Apakah ayam paling hitam di dunia? Ayam sutera. Salah. Sebenarnya, ayam sutera hanya mempunyai kulit, daging dan tulang yang hitam. Tetapi bulunya sebenarnya berwarna putih bersih. Maka tidak heranlah mengapa ia dipanggil ayam sutera dengan bulu putih. Tetapi ayam itu mempunyai saudara di Indonesia. Ya, campur hitam, paruh hitam dan lidah hitam. Ya, semua berwarna hitam. Tidak, ia ada seluar suspender. Ya, selain dalam merah, seluruh organ dalamnya berwarna hitam. Ya, kalau bukan kerana saya menambah kecerahan untuk melihatnya, saya sangka itu adalah bayang hitam ayam. Ia adalah produk khas Indonesia, ayam Somani. Diceritakan suatu ketika dahulu, ada seekor ibu ayam Indonesia melahirkan sekumpulan anak ayam. Tetapi salah satu daripada anak ayam itu mengalami mutasi genetik, menjadikannya seluruhnya berwarna hitam. Anak ayam hitam ini menjadi sasaran ejekan dan pengucilan yang kejam daripada anak-anak ayam yang lain. Didengari bahawa terdapat sebuah negara ayam sutera, tangsing, dan 4 muridnya akan melalui tempat itu. Jika dapat memakan daging tangsing, ia akan... apa yang kau fikirkan? Walaupun kau berwarna hitam legam, tetapi kau memiliki kecantikan yang istimewa. Saya mahu darah hitam awak diturunkan. Dengan pemeliharaan manusia, ayam Somani semakin hitam. Sehingga pada waktu malam, jika ia menghulurkan cakarnya, tidak dapat melihat cakar ayamnya. Juga kerana misteri gelap ini, ayam Somani dianggap oleh golongan bangsawan Indonesia sebagai utusan yang dapat berkomunikasi dengan dewa-dewa alam. Hingga kini, harga ayam Somani sudah melambung tinggi sehingga anda tidak mampu untuk mencapainya. Dikatakan jika anda ingin mendapatkan sepasang ayam Somani hidup, harganya bermula dengan beberapa angka kosong. Foodie, saya sangat berbudaya. Sebenarnya, kebanyakan jus kelapa Thailand yang anda nikmati dibeli oleh monyet. Di Thailand, manusia tidak perlu memetik kelapa. Mereka telah menjinakkan sejenis monyet makakan dan maserina untuk tugas itu. Mereka boleh memetik ratusan hingga lebih 1000 kelapa dalam sehari. Di Thailand, penduduk akan mengambil bayi monyet yang baru dilahirkan dari ibunya. Sejak itu, mereka dibesarkan di sekeliling manusia dan diberi susu. Bayi monyet mula berasa, walaupun lelaki ini berjanggut dan tidak kemas, tapi saya tidak ragu bahawa inilah ibu kandung saya. Seterusnya, mereka akan mula belajar memetik kelapa. Jika mereka berjaya, mereka akan mendapat ganjaran. Jika tidak, mereka akan dikenakan hukuman. Dengan latihan harian, bayi monyet menjadi mahir pada sekitar usia 4 tahun, menerima sijil kelulusan dan mula bekerja. Mereka boleh memanjat pokok kelapa yang lebih dari 10 meter tinggi dengan cepat dan memilih kelapa yang matang dengan tepat. Lepas tu, memutarnya turun. Tetapi pada masa ini, sebuah organisasi perlindungan haiwan dari negara tertentu menjadi gerang. Ya Tuhan, layanan terhadap monyet oleh orang Thailand adalah seperti perhambaan di bawah sistem hamba yang kejam. Ia benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Siapa yang memperhambakan orang kulit hitam pada waktu itu? Hari ini sangat panas. Namun di beberapa negara, monyet makakan Nemeserina merupakan spesies dilindungi peringkat 1. Manakala di Thailand, beberapa monyet makakan Nemeserina sedang dijaga oleh pemilik mereka. Abang monyet, biar saya urut dengan anda supaya anda boleh memetik lebih banyak kelapa esok. Ada yang mengalami kecederaan. Untuk mengelakkan monyet daripada menggigit kelapa, mari kita cabut gigi mereka. Mungkin dalam masa terdekat, mesin akan menggantikan bayi monyet, membolehkan monyet makakan Nemeserina mempunyai kehidupan bahagia mereka sendiri. Foodie, saya sangat berbudaya. Tak cukup makanan yang digoreng dengan minyak lipas? Janganlah muntah dulu. Beberapa saintis yang risau manusia akan mati kebuluran di masa depan, diorang mengkaji dan jumpa sejenis lipas Bradycardia. Kandungan lemak ia lebih kurang sama macam kambing yang digunakan untuk ekstrak minyak. Jadi sekumpulan lipas Bradycardia yang malang dikudah jadi minyak. Sama ada makanan tu sedap atau tidak, yang penting tengok warna, bau dan rasa. Tengok warna dulu. Minyak lipas Bradycardia memang emas dan jernih. Kalau dah cakap tu minyak lipas, kau ingat ia minyak canola je. Lepas tu bau ia, ada 19 jenis bahan aromatik dalam tu. Ya, ada rasa manis angan dan bau lumpur. Dan juga bau pelik, busuk dan agak masam yang menusuk hidung. Tapi tak apa, minyak yang selalu guna macam minyak soya, minyak bunga matahari dan minyak jagung, semua pun rasa agak menjijikkan bila diperah. Semua minyak perlu proses penyingkiran bau dulu baru boleh makan. Dan minyak lipas Bradycardia pun boleh jadi wangi selepas proses penyingkiran bau. Lastari, rasa, apa? Lipas Bradycardia tak cukup, minyak pun sikit je. Tak cukup untuk goreng makanan. Tergantung pada lipas Bradycardia, tapi lipas kat situ lagi banyak dari lobster. Dan lipas
lipas ni memang berdua. Orang Guangdong tak makan pun. Kalau boleh perah minyak, boleh dapat minyak sebanyak mana yang diorang nak. Minyak lipas berarti Rp3. Diperah secara tradisional dengan tangan. Semua orang risau tentang buatangan. Saya hadiahkan minyak lipas premium. Foodie, saya sangat berbudaya. Pernahkah anda dengar tentang masakan gelap ikonik Britain? Sarkozy Pie. Makanan beraroma British ini membuktikan kepada dunia bahawa chef British mempunyai estetika yang tinggi. Namun chef British tidak sombong. Mereka malah mencipta hidangan yang lebih bangsawan daripada pie Sarkozy. Kami makan ayam. Kebanyakan kepala dan cakar ayam telah diekspor ke China. Mengapa mereka begitu suka makan? Kami juga mahu makan. Tapi macam mana nak makan kepala dan cakar ayam ni? Saya dah tahu. Chef menggunakan daging ayam untuk membuat pie dan akhirnya menambahkan 1 kepala ayam dan 2 cakar ayam di atas pie tersebut. Apabila anda menikmati pie ini, kepala ayam akan bertentangan dengan mata anda. Kembalikan nyawa saya! Kembalikan nyawa saya! Mama, bos, hidangan ini terlalu menakutkan. Ada pilihan lain tak? Ada ayam goreng. Sila cuba leher ayam goreng. Ikan saya ini bertujuan untuk menggalakkan semua orang untuk menghargai setiap bahagian makanan dan mengurangkan pembaziran. Saya bersedia untuk mengkaji pie lembu Sarkozy seterusnya. Cubaan yang bagus, tetapi lebih baik jangan mencuba. Foodie, saya sangat berbudaya. Pernah tak kamu makan jagung yang sangat kecil macam jagung muda ini? Benda ni campuran jagung dengan rebung ke? Sayang, bukan macam yang awak fikir. Dengar je rasaku. Jangan fikir bukan-bukan. Jagung boleh tumbuh jadi tongkol jagung sebab ada bapa bunga staminate dan ibu bunga piscine. Di bahagian atas jagung, bunga staminate akan menyebar bunga ke udara seperti debu peri. Di bawah, telinga jagung betina yang baru tumbuh mempunyai barisan ovul di dalamnya. Setiap ovul dihubung dengan satu sutera jagung sampai ke atas telinga jagung. Dan sutera ini jadi sutera jagung yang menjengkelkan. Selagi ia dapat terguna, sutera jagung akan menghantar ia ke ovul. Ovul itu akan jadi biji jagung. Dan kalau kamu petik telinga jagung sebelum ia dipolenkan, barisan ovul di dalam adalah jagung muda. Impian aku adalah menjadi tongkol jagung yang penuh dan gemuk pada masa depan. Kenapa aku dah dipetik sekarang? Celaka manusia, tak sabar nak makan jagung. Ia masih lagi budak kecil. Holy baby, aku namakan si kecil yang malang kita ni jagung muda. Jangan muda, awak gila ke? Jagung muda masih muda, tapi harganya jauh lebih tinggi daripada jagung yang sudah dewasa. Foodie, saya sangat berbudaya. Kalau kena pilih ayam yang paling cantik, aku pilih Numenidi. Berbeza dengan ayam biasa yang kita jumpa, Numenidi berbadan gemuk dan mempunyai kepala yang kecil. Ia mempunyai warna biru dan merah yang terang di muka dan seluruh badannya dipenuhi dengan bintik-bintik seperti mutiara. Orang Eropah mungkin mula makan Numenidi lebih awal daripada makan ayam biasa. Lebih daripada 4,000 tahun yang lalu di Yunani kuno, Numenidi telah menjadi makanan autentik Yunani. Orang Yunani kuno yang suka mencipta mitos sambil menikmati Numenidi sambil mencipta mitos yang indah tentangnya. Ada seorang putera bernama Malaga. Pada satu upacara pengorbanan musim hasil, ayahnya terlupa untuk melakukan pengorbanan kepada Artemis dari pemburuan dan hasil tuaian. Artemis yang dalam kemarahan melepaskan sekumpulan besar sanggai untuk merosakkan negara itu. Dalam saat kritikal, putera itu memimpin semua orang dalam pertarungan besar melawan sanggai dan berjaya meraih kemenangan. Tapi bila dia dan 2 orang pacinya tidak dapat mencapai persetujuan tentang cara membahagi sanggai, putera itu begitu kejam hingga akhirnya membunuh kedua-dua pacinya dalam kemarahan. Kemudian ibu putera itu marah. Anakku sanggup bunuh saudara-saudaraku. Aku akan bunuh anak sial itu untuk membalas dendam. Akhirnya putera Malaga dibunuh oleh ibunya sendiri. Selepas itu, adik-beradik putera itu mendapati abang mereka telah mati. Mereka menangis selesai. Pada waktu ini, Dewi Artemis yang cemburu muncul, mengubah adik-beradik yang menangis menjadi Numenidi. Air mata mereka menjadi mutiara pada bulu mereka. Betapa cantiknya Dewi ini. Tapi mitos apa yang gila ni? Sebenarnya Numenidi adalah makanan mewah yang sangat disukai oleh Maharaja Qianlong dari dinasti Qing di China. Kabarnya Maharaja Qianlong pernah pergi ke Jiangnan dan menikmati hidangan sup Numenidi steam dan beliau menguji kelazatannya tanpa henti. Dengan saat dan pemandangan ini, beta tidak dapat menahan rasa terinspirasi. Numenidi sangat sedap sekali. Foodie, saya sangat berbudaya.
Jika ada anugerah keberanian di lautan, ia pasti ingin Paus Bongko. Kenapa Paus Bongko dipanggil Bongko? Kerana ia suka dandanan rambut. Aduh, bukan begitu. Di Jepun, pemuzik putra yang memainkan biwa dipanggil Sato. Dan Paus Bongko kelihatan seperti seseorang yang memainkan biwa. Jadi ia dipanggil Paus Bongko. Dan kamu sering melihat dalam video Paus yang suka melompat keluar dari laut itu. Betul, itulah saya, Paus Bongko. Saya memang suka melompat apabila tiada apa-apa yang berlaku. Paus Bongko ada satu lagi hobi, iaitu menjadi villa. Di pandangan mereka, terdapat satu musuh besar di lautan, Paus Boding. Paus Boding kelihatan sangat comel di akuarium. Tetapi sebenarnya, ia adalah pemburu yang sangat ganas. Para saintis mendapati bahawa ada kemungkinan kumpulan Paus Boding kadang-kala akan memburu bayi Paus Bongko. Paus Bongko pun menandakan dendam. Tidak kira apa saja yang diburu oleh kumpulan Paus Boding, selagi Paus Bongko menesan, terus meluru ke hadapan untuk membantu. Paus Bongko jauh lebih besar berbanding Paus Boding. Terdapat dua silit dada raksasa yang panjangnya 5 meter dan beratnya lebih dari 1 ton. Terus menampar Paus Boding dengan kuat. Paus Boding pun terpinga-pinga. Oh, Paus Bongko, apa yang kamu buat ni? Kami tengah menangkap anjing laut. Adakah kami buat salah pada kamu? Tak ada hal lain pun. Saya dah sampai sini. Jadi saya tak suka kamu. Nak tampar kamu aja. Terima kasih banyak Datuk Paus Bongko atas bantuan menyelamatkan saya. Saya nak hadiahkan satu spanduk. Spanduk nanti sajalah. Biar saya ajar sekaligus kepada kumpulan Paus Boding ini dulu. 路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，鞭炮飞脚上下勾啊，嘿嘿嘿呦嘿嘿，嘿嘿嘿呦嘿嘿。 Kamu semua ni gila ke? Janganlah pukul. Fudi, saya sangat berbudaya. Ikan paling bising di dunia ini apabila bercinta, suara mereka lebih bising daripada ayam menjerit. Haiwan ini dipanggil Snowsien Akupa. Kedengaran agak asing kan? Sepupu jauh dengannya adalah ikan kuning besar. Aduh, adik lawang. Bagaimana dia boleh begitu mengganggu orang? Snowsien Akupa. Kedua-dua berlapung di renangnya di dalam perut. Terdapat 2 keturunan otot. Otot ini dapat berlapung di renang dengan kuat, mengeluarkan suara pelik yang menyerupai ayam menjerit. Seolah-olah suara yang membunuh kemanusiaan. Ia mengeluarkan suara ini terutamanya untuk menarik pasangan. Suara ikan jantan semakin nyaring, semakin disukai oleh ikan betina. Seekor ayam yang menjerit sangat lucu. Sekiranya ada 10,000 ayam menjerit, itu adalah senjata pemusnah yang besar-besaran. Jadi, sekumpulan Snowsien Akupa ini ketika mencari pasangan akan mengeluarkan bunyi bising melebihi 200 desibel. Saya sudah laporkan jiran sebelah yang membuat pengupasoyan dengan bunyi 60 desibel. Hei, tahu ada sekumpulan ayam menjerit? Oh tidak, ikan menjerit. Cepat datang dan hapuskan ancaman ini. Suara bising yang kuat ini pasti akan menarik perhatian kapal nelayan, bukan? Nelayan tak payah fikir pun dapat meneka di mana ikan berada. Dengan hanya menggunakan sehelai jaring besar, Snowsien Akupa ini telah ditangkap semua. Sebenarnya, seluruh keluarga Snowsien Akupa ini hampir semuanya mempunyai suara yang kuat, termasuk ikan kuning besar yang sering kita makan. Ikan yang bodoh dan bersuara keras ini pun mengalami penangkapan berlebihan. Hingga kini, seekor ikan kuning besar yang menjadi sangat jarang, sehingga harganya mencecah puluhan ribu ringgit seekor. Ini benar-benar seperti kata pepatah, anak yang menangis akan mendapat susu. Ikan besar yang boleh jerit ini telah saya makan. Fudi, saya sangat berbudaya. Adakah anda tahu apa benda yang paling pahit di dunia ni? Hari kerja lah, bukan aku susah. Aku ni tak rasa baik je. Seberapa pahit pun, kau tak boleh lawan benda ni. Benda yang paling pahit di dunia, Thanatonium benzoate. Benda ni juga dikenali sebagai Pitrex. Pada tahun 1958, seorang saintis British bernama G.F. McFarlane. Beliau telah cipta benda baru semasa buat kajian untuk memperbaiki anestetik. Biar aku cuba hasil kajian aku. Apa benda ni? Rasa macam nak menangis selepas setengah jilat. Dan satu jilat je rasa nak pingsan. Aku dah nak mati sebab bayi ni. Seberapa pahit sebenarnya Pitrex ni? Dalam sains, ada satu standard yang dipanggil unit kepahitan. Standard rujukan adalah obat yang pahit gila, dipanggil quinine. Contohnya, biji ini 5 kali lebih pahit dari itu. Dan Pitrex ni sebenarnya 1000 kali lebih pahit dari itu. Larutkan 1 gram Pitrex dalam 2 perotan air, kau masih boleh rasa betapa pahit air itu. Congrats kepada Thanatonium benzoate sebab menang anugerah bahan paling pahit di dunia. Terima kasih kepada
pada jauh dan kuasa atas pengiktirafan ni, aku akan berusaha keras untuk memberi manfaat kepada manusia. Kalau sesiapa manusia nak rasa kebaikan, datanglah cari aku. Oh, tak ada orang yang nak peduli ke? Aku ni baik gila. Beatrix ni memang baik gila. Sampai manusia tak tahu nak buat apa dengannya lepas fikir lama-lama. Hingga orang yang buat mainan terfikir, macam mana kalau kita campurkan sedikit Beatrix dalam mainan? Bolehlah kanak-kanak petelan mainan kecil. Dia ni memang genius. Jadi, banyak benda macam mainan, kad permainan, cat, penilai kuku, dan benda-benda lain yang kanak orang tetelan sekarang dah campur Beatrix. Foodie, saya sangat berdaya. Sebenarnya, mencabut gigi geraham bijak yang menyebabkan anda sakit teramat sangat. Mungkin ini menunjukkan bahawa anda belum sepenuhnya berkembang. Awak cakap bukan-bukan. Mak saya kata orang yang mempunyai gigi geraham mempunyai IQ yang lebih tinggi. Kata, jika saya cabut gigi geraham bijak, adakah IQ saya akan menurun? Dengan IQ anda ini, mempunyai mulut yang penuh dengan gigi bijak pun tidak dapat menyelamatkan anda. Dahulu kala, nenek moyang foodie, ancient foodie, mereka hanya makan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Mungkin telah berlaku satu kebakaran besar. Suatu hari, seekor monyet yang bukan berwarna putih tiba-tiba menemui daging panggang sangat harum, dan makan daging memberi lebih tenaga berbanding makan buah-buahan. Dan tak sakit lagi, kaki tak sakit lagi, bahkan boleh lari lebih pantas daripada singa besar yang mengejar. Saya sudah buat keputusan, saya mahu bukan foodie BBQ. Oh tidak, saya mahu bangsa saya makan mie mulai sekarang. Dengan tenaga yang cukup dari daging, manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak masa untuk mengunyah. Oleh itu, ketika manusia berkembang menjadi foodie, tulang rahang bawah mula mengecil, tetapi masalah timbul. Gigi masih banyak, tetapi pipi semakin kecil. Gigi geraham terakhir di atas dan bawah manusia tidak mempunyai tempat untuk tumbuh. Setelah menunggu dengan susah payah sehingga remaja atau awal 20-an, barulah ia muncul dengan sepenuhnya. Pada waktu ini, psikologi dan kecerdasan manusia sudah matang. Jadi, orang ramai pun menyebutnya gigi geraham bijak atau third molar. Tetapi gigi geraham bijak tidak membawa IQ. Sebaliknya mungkin membawa keladangan. Pada zaman itu, keladangan dan jangkitan boleh membawa maut. Wow. Jadi, evolusi masih perlu diteruskan. Bagi orang yang tidak mempunyai gigi geraham, tahniah, anda mungkin telah berkembang dengan lebih cemerlang. Foodie, saya sangat berbudaya.